Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Encik Zulhelmi bin Ahmad Fauzi, pensyarah GMGA 3073, pengurusan awam strategik. Untuk tugasan kumpulan yang telah diberikan, kumpulan kami telah memilih organisasi Perkeso sebagai tajuk tugasan kumpulan, dan kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli dan nama kumpulan kami adalah Hi-Fi. Ahli yang pertama adalah saya sendiri, 258325 Abdul Rahim Mintal. Yang kedua, 258378 Muhammad Nur Fahan Birahim. Ketiga, 258464 Aslinan binti Yusof. Yang keempat, 259644 Nur Syahidah binti Jamil. Dan yang terakhir adalah 259695 Yohanes binti Ismail. Untuk permulaan, saya akan membentangkan mengenai latar belakang organisasi Perkeso. Menurut Akta Keselamatan Sosial Pekerja AKSP 1969 dan Peraturan Keselamatan Sosial 1971 telah mengarahkan dan melaksanakan dan menegakkan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso yang merupakan bahagian pentadbiran di bawah Kementerian Sumber Manusia. Perkeso berubah menjadi badan berkanun pada 1 Julai 1985 dan memulai melaksanakan kerangka pempasan sendiri sistem saraan Perkeso baru pada 1 Januari 1992. Prinsip pelindungan jaminan sosial Perkeso dibentuk berdasarkan idea tanggungjawab bersama, pembahagian risiko dan penggantian gaji. Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa ILO 1952 secara pasti Konvensyen 102 piawai minimum untuk jaminan sosial membina pertubuhan yang harus dipenuhi. Kewajipan penting Perkeso dalam mencapai objektif adalah dengan memberi jaminan bantuan persaraan persekutuan kepada setiap wakil dan wad mereka melalui rancangan jaminan yang disusun. Mengikut Akta Keselamatan Sosial 1969 yang dinamakan SOPSO ataupun Perkeso adalah sebuah persatuan kerajaan Malaysia yang menawarkan skim persaraan persekutuan kepada pekerja. Perkeso menawarkan 2 rancangan perlindungan kepada 2 individu. Yang pertama adalah skim kecederaan perniagaan dan yang kedua adalah skema kelemahan. Skim kecederaan perniagaan adalah merangkumi kelemahan semasa menjalankan pekerjaannya, dan skema kelemahan merangkumi individu yang menjadi lumpuh ataupun meneruskan dengan alasan yang tidak sesuai dengan pekerjaan mereka. Individu Perkeso yang diasingkan ke dalam 2 kelas: orang yang dilindungi oleh 2 rancangan dan orang yang baru dilindungi oleh plot utama. Visi organisasi Perkeso adalah peneraju keselamatan sosial yang unggul, komprehensif dan dinamik. Misi pula adalah memberi perlindungan keselamatan sosial yang komprehensif demi kesejahteraan sosial semua sepanjang hayat. Moto Perkeso adalah Perkeso itu prihatin dan prihatin itu Perkeso. Kementerian Sumber Manusia Malaysia yang telah menubuhkan Social Security Organisation SOCSO ataupun Perkeso. Perkeso ditubuhkan pada tahun 1971 dengan misi memberi dan mengawasi jaminan persaraan kerajaan kepada sumber manusia Malaysia. Persaraan kerajaan yang merujuk kepada perlindungan sah yang diberikan oleh negara untuk sumber daya manusia sekiranya terdapat gangguan atau kehilangan had perolehan. Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja 1971 dan Akta Sosial Pekerja (ESA) adalah 2 resolusi prinsip yang mewakili tugas Perkeso. Pada 1 Julai 1985, Perkeso berubah menjadi badan undang-undang. Perkeso berhenti menggunakan kerangka imbuhan pihak berkuasa pada 1 Januari 1992 dan pemikiran kedua adalah dengan memilih struktur bayaran sendiri di bawah skim pelindungan jaminan sosial baru. Perkeso telah memiliki 46 cawangan di seluruh Malaysia dan pusatnya terletak di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Perkeso telah menggunakan kira-kira 2,000 individu di seluruh Malaysia untuk menjadi pelopor yang unggul dan cemerlang dalam kerajaan yang menyokong persaraan menjelang 2020. Ia merupakan persetujuan dan strategi pelanggannya. Perkeso menawarkan kelebihan persaraan yang disokong kerajaan kepada individu melalui 2 rancangan unik. Pekerja dijamin oleh skim insurans kecederaan pekerjaan dari kecederaan yang berkaitan dengan pekerjaannya, misalnya kecelakaan yang menimpa semasa pekerja pergi bekerja, dan perniagaan yang berkaitan dengan jangkitan. Kelebihan kesihatan, manfaat hilang upaya sementara, manfaat hilang upaya tetap, allowance kehadiran tetap, manfaat tanggungan, manfaat pengumian, manfaat pemulihan dan manfaat pendidikan yang betul-betul diingat untuk program ini.
Berdasarkan laporan tahun Perkeso 2013, jumlah individu yang mendapat faedah Perkeso telah meningkat sebanyak 72.19% dari tahun 2012. Pemerjaan keuntungan meningkat sebanyak 10% kepada 2,222 juta berbanding tahun 2013 daripada 2,000 juta sahaja. Dan komitmen keseluruhannya dikeluarkan sebanyak RM192 juta atau 8.29%. Jaminan perasaan disokong oleh kerajaan Malaysia telah dinilai di peringkat global kerana peranannya dalam mengurangkan keperluan negara ini. Terima kasih. Saya serahkan kepada rakan saya, Muhammad Nur Farhan. Assalamualaikum. Saya 258378 Muhammad Nur Farhan bin Rahim. Okey, saya akan sambung untuk permasalahan strategik. Okey, permasalahan strategik dalam Perkeso ni, Perkeso dikatakan telah kehilangan banyak wang disebabkan kelemahan dengan kerangka teknologinya yang tidak seiring dengan peredaran zaman. Perkeso dikatakan telah kehilangan banyak wang kerana Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso melantik sebuah firma swasta untuk membuat pembaruan automasi teknologi maklumat Perkeso yang dikenali sebagai Pinta. Lepas tu, penolakan Pinta boleh mengetepikan wang Perkeso. Dengan ruginya, ia membayar untuk aplikasi yang tidak berfungsi seperti yang diharapkan. Okey, seperti yang ditunjukkan oleh Pusat Metodologi Perkeso, kos gabungan ASIS dan iPerkeso tidak melebihi RM250 juta. Okey, yang keduanya, Perkeso bertindak kurang cekap dan lambat dalam menangani masalah-masalah individu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan. Mereka dikenalikan dengan kemampuan seperti pengurus dan perwakilan, pelbagai komitmen dari perniagaan dan pekerja, ansuran kelebihan kepada pekerja atau kes potensi buat mereka sekiranya berlaku musibah, pengaturan pemulihan fizikal dan profesional, dan kemajuan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan. Mereka harus bersedia dengan langkah-langkah perniagaan yang produktif untuk memuaskan kapasiti dan berusaha untuk tidak mendapatkan komen yang buruk tentang metodologi mereka. Okey, akses kemasukan dalam Perkeso adalah terhad dan sukar. Perkeso telah banyak mempertimbangkan pertimbangan dengan berkesan serta teknik perniagaan mereka untuk mendaftarkan yang mana ianya banyak berbeza dengan yang lain. Interaktif pendaftaran mereka memerlukan sebahagian besar hari untuk diselesaikan. Jadi HR diperlukan dan harus diselesaikan dalam beberapa hari bekerja. Walau bagaimanapun, mereka akan menyelesaikan pendaftaran ini tidak kira awal ataupun lambat, bergantung kepada kitaran perniagaan mereka. Untuk memberi penyelenggaraan kepada pekerja dan pengurangan keseluruhan, program subsidi upah WSP telah dinyatakan sebagai ciri pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan teruskan dengan analisis persekitaran pengurusan strategik, yang mana kunci pentadbiran yang utama adalah untuk menyelaraskan pengurusan dan pekerjanya dengan cara yang betul melalui tindakan perancangan yang penting, iaitu perancangan utama, saringan dan pengujian prosedur persatuan atau organisasi pada sesuatu syarikat secara berterusan. Okey, analisis persekitaran luar dari segi politik, ekonomi, sosial dan teknologi atau singkatannya PES adalah teknik pengurusan yang membolehkan syarikat meneliti elemen penting luaran yang mempengaruhi operasinya untuk meningkatkan daya saing pasaran.
Okey, dari segi politik, politik yang mana Perbadanan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia dan 5 institusi pengajian tinggi swasta telah membentuk usaha untuk diselaraskan dengan Pertubuhan Keselamatan Sosial, iaitu Perkeso. Dan mana MOU itu bermaksud untuk mendorong kerjasama jarak jauh di wilayah. Misalnya, Perkeso menguruskan jaminan persaraan dan program pasaran kerja yang dinamik. Okay, dari segi ekonomi pula, Organisasi Jaminan Sosial Kementerian Sumber Manusia Perkeso, Persatuan Perkhidmatan Pekerjaan Awam Dunia, ya, WAPES singkatan dia, dan Perkhidmatan Maklumat Pekerjaan Korea, KEIS, telah bekerjasama untuk mengadakan Persidangan Wilayah Asia Pasifik WAPES 2020 pada 26 November 2020 yang menggunakan pendekatan untuk menguruskan kecemasan perniagaan COVID-19, di mana kita tahu negara kita telah selama 2 tahun ini telah bukan saja negara kita dan seluruh dunia mengalami dalam masalah pandemik COVID-19. Jadi usaha-usaha ini melalui Persidangan Wilayah Asia Pasifik WAPES 2020 pada 26 November 2020 yang mana menggunakan pendekatan untuk menguruskan kecemasan perniagaan semasa COVID-19. Okey, dari segi sosial pula, Perkeso melindungi individu yang dilindungi secara bebas dari bahaya persekitaran kerja seperti penyakit dan kecelakaan, sementara mereka sibuk dengan urusan harian. Kecederaan terhadap individu yang dilindungi semasa bekerja yang disebabkan oleh kemalangan atau jangkitan termasuklah sama ada dengan tujuan akhir bekerja dikenali sebagai kecederaan kerja bebas. Perkataan jangkitan yang berkaitan dicirikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh mana-mana pekerjaan seperti yang dicatatkan dalam jadual kelima Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Program ini memberi manfaat kewangan kepada individu yang dilindungi dan wad mereka. Okey, dari segi teknologi, Perkeso perlu menggantikan kerangka kejuruteraan dengan aplikasi tertentu yang menghubungkan kerangkaan lama dengan kemajuan baru untuk mengubah menjadi suasana dengan pentadbiran berkomputer yang lebih responsif. Komitmen juga ditangani secara fizikal. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu ke pejabat Perkeso untuk menyelesaikan struktur yang kemudiannya dihantar ke Perkeso untuk dinilai secara fizikal. Jadi organisasi perlu bekerja di dalam suasana yang membosankan ini untuk memberi sokongan yang lebih cepat kepada penduduk. Okey, kita pergi pula kepada analisis persekitaran dalaman. Sebagai contohnya KWSP, iaitu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, yang merupakan salah satu simpanan terbesar dana pelaburan persaraan yang ditubuhkan pada tahun 1951. Di mana KWSP ini membantu pakar Malaysia untuk mengetepikan sesuatu untuk persaraan mereka mengikut Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991. Perkeso pula adalah salah satu pejabat awam yang bertanggungjawab untuk mengurus, melaksanakan dan menegakkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 dan Peraturan Keselamatan Sosial Pekerja Umum 1971. Mana garis panduan perlindungan keselamatan sosial Perkeso dibentuk atas idea tanggungjawab bersama melalui penyatuan aset, pembahagian bahaya dan pembayaran penggantian. Kewajipan Perkeso dalam mencapai objektif adalah dengan memberikan insurans persaraan kepada pekerja dan wad melalui skim kecederaan pekerjaan dan ketidakupayaan. Jadi seterusnya saya serahkan kepada rakan kumpulan saya untuk
untuk pembentangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syahidah binti Cik Jamil bernama matrik 259-644. Saya akan teruskan pembentangan dengan bahagian formulasi strategik. Formulasi strategik analisis SWOT. Kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman adalah struktur untuk meninjau kedudukan serius organisasi dan membuat perancangan utama. Komponen dalaman dan luaran seperti prospek yang sedia ada dan akan datang dinilai sepenuhnya dalam penilaian SWOT. Penilaian SWOT adalah alat untuk meneliti pandangan berdasarkan maklumat, kesahihan serta kualiti maklumat yang dipandu oleh penggerak atau alternatif industri itu sendiri. Persatuan harus mengikuti ketepatan yang tetap dengan menjauhkan diri dari anggaran atau zon redup serta pada pemikiran kedua untuk situasi yang dapat disahkan. Ia harus digunakan sebagai cadangan dan bukan sebagai pemulihan oleh organisasi. Pemeriksaan SWOT adalah strategi untuk menilai persembahan, persaingan bahaya dan potensi organisasi, sama seperti bahagian organisasi seperti penawaran atau pembahagian produk, industri atau persatuan lain. Dengan menggunakan maklumat dalaman dan luaran, prosedur ini dapat mengkoordinasikan ke arah metodologi yang lebih efektif dan jauh dari sesuatu yang kurang bermanfaat. Mereka juga boleh mendapatkan bimbingan dari pakar SWOT yang berautonomi, penyokong kewangan atau pesaing sama ada syarikat, penawaran produk atau tentang industri kukuh atau tidak berdaya saing dan sebabnya. Penyelidikan SWOT digambarkan oleh para pakar sebagai sebuah kotak yang diasingkan menjadi 4 kuadran, masing-masing berkomitmen untuk setiap bahagian alternatif SWOT. Gambaran visual ini memberikan gambaran ringkas mengenai status organisasi sekarang. Tidak kira sama ada bukan semua komponen dalam bentuk tertentu tetapi sama pentingnya. Semuanya harus memberikan pengalaman mendasar dalam keseimbangan antara keadaan dan risiko yang menjanjikan kelebihan, kekurangan dan lain-lain. Kekuatan ialah mempunyai jenama yang kuat atau pengguna yang setia, neraca yang mantap, teknologi inovatif dan sebagainya. Dana lindung nilai misalnya mungkin telah mencipta teknik perdagangan proprietari yang mengungguli pasaran. Syarikat seterusnya mesti memutuskan bagaimana menggunakan data untuk menarik pelabur baru. Di Malaysia, Perkeso telah beroperasi selama 44 tahun. Ia memiliki 49 pejabat cawangan untuk dilawati dan mempertahankan nilai aset dan result. Kelemahannya ialah Perkeso menggunakan sistem ICT yang berteknologi rendah dan lampau. Hasilnya Perkeso mesti meningkatkan pengurusan modal insan. Peluang. Perkeso mengambil inisiatif proaktif untuk menjadi penyelia keselamatan sosial. Ancaman untuk Perkeso ialah Perkeso adalah syarikat insurans swasta dan penyumbang tidak layak untuk mendapat faedah Perkeso. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya, Yohanes, untuk pembentangan bahagian cadangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Nur Syahidah binti Cik Jamil di atas perbentangan beliau sebentar tadi. Saya Yohanes binti Ismail akan membentangkan tentang cadangan. Di sini terdapat beberapa cadangan yang saya akan kongsikan. Pertama adalah setiap ketua bahagian atau pemajikan harus berperanan penting untuk mengikuti perkembangan dan berita semasa mengenai Perkeso. Dan juga mereka ni boleh menyebarkan kepada kaki tangan mereka supaya ianya dapat menyelesaikan masalah. Seperti contoh, majikan boleh berkongsi tentang kebaikan dan faedah kepada pekerja jika mereka membuat caruman Perkeso. Yang kedua adalah setiap mencarum ni perlulah mendalami lebih lagi ilmu tentang Perkeso untuk keuntungan mereka sendiri. Seperti contoh, bagi pekerja yang bergaji rendah yang tidak mampu untuk mencarum. Selain itu juga untuk peniaga kecil-kecilan untuk membuat perlindungan perniagaan.
Terakhir sekali adalah Perkeso ni perlu juga bersedia dalam era teknologi baru zaman kini yang semakin moden untuk menyediakan servis secara dalam dan luar talian. Contoh dia adalah kerajaan ni perlu meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan sistem berkomputer. Jadi senanglah untuk pencarum-pencarum ni untuk membuat caruman mereka sendiri. Okey, itu saja. Terima kasih.